Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Yang berusaha Ustaz Khairul Anwar bin Ismail, pegawai kebajikan pelajar Kelantan Timur Tengah. Yang berusaha Ustaz Sayyidi Muizzuddin bin Muhammad Sabri, yang dipertua KPKM 2019-2020. Yang berusaha Ustazah Amirah binti Zulkifli, Ketua Hal Ehwal Wanita Islam Hewi KPKM 2019-2020, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi KPKM, Barisan Hewi KPKM, Barisan Anggota Lembaga Penasihat dan sidang penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur, panggil se-infinity syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Jumaat ni. Kerana hari ini kita sama-sama dapat panggil bersiaran langsung dalam page KPKM ni untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang hebatnya Islam dan membincangkan tentang perihal-perihal Islam. Jadi hari ini insya-Allah, jadi tajuk yang kita akan bincangkan, tajuk yang kita akan cakap hari ini, kecek hari ini adalah tajuk yang amat besar bagi anda. Tajuk yang kita perlu sedar pada hari ini adalah agenda musuh Islam dalam merosakkan ummah. Situ. Jadi sebelum tu, anak-anak bawa kita ni untuk kita memahami dulu tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini ni. Apa tajuk kita tu? Tajuk yang berbunyi tadi lah, anda sebut tu. Apa maksud dia? Jadi agenda ni satu perancangan, satu perancangan sesuatu agensi ataupun kelompok musuh untuk merosakkan umat Islam di seluruh dunia. Bukan kata di Malaysia sahaja, bukan kata di Thailand sahaja, bukan kata di Indonesia sahaja, bahkan seluruh umat Islam di seluruh dunia ni yang ada di curug-curug mana, dia agenda musuh ni, musuh kita, musuh Yahudi, Nasrani yang ada musuh kepada Islam ni, dia buat satu agenda untuk dia merosakkan daripada dalamnya dan luar dari umat Islam. Jadi mereka menggunakan setiap sudut untuk meracuni umat Islam supaya meninggalkan Islam yang asli. Setiap sudut, tak kira lah dari segi dalam media masanya, dari segi dalam ekonominya dan sebagainya lah. Semua sudut yang ada mereka gunakan untuk meracuni tak dalam diri umat Islam ni supaya jadi racun, jadi punah daripada dalam dan luar semualah. Jadi sebelum tu kita nak tahu musuh ni siapa dia? Musuh umat Islam ni, adakah dia ni orang dekat kita? Adakah dia ni orang jauh daripada kita? Siapa dia? Jadi sebelum tu patutlah kita ni merasakan bahawasanya kita ni, orang panggil suci kita ni, mulia kita ni dengan adanya Islam. Islam hari ni memuliakan kita dari segenap sudut perkara. Nabi membawa Islam, dan siapa dia yang memasuk Islam maka dia suci. Tak kira lah sebelum ni dia kafir ke, tak kira lah sebelum ni dia ni banyak dosa ke, tak kira lah sebelum ni dia lagu mana. Kalau dia menganut Islam secara, orang panggil secara syumul, menganut Islam dari segi dalam hatinya, dari praktikalnya, amalannya, dia akan mulia. Itulah Islam. Jadi dulu kaum Yahudi ni adalah orang panggil kaum yang besar, kaum yang diturunkan banyak di dalam dia tu nabi-nabi terdahulu. Sehingga banyak daripada nabi-nabi ni diturunkan dalam kaum Yahudi. Tapi Allah takdirkan nabi akhir zaman ni diturunkan dalam kalangan Arab Quraisy. Bukan dalam kalangan kaum Yahudi. Kaum Yahudi apabila terdengarnya nabi akhir zaman ni diturunkan bukan daripada kalangan kaum dia, ketika Nabi kecil, mereka ni mencari Nabi. Mencari sebab apa? Mereka nak culik Nabi, untuk panggil culik Nabi dan ambil Nabi
untuk pergi duduk bersama mereka kaum Yahudi dan dijadikan anak mereka. Naknya mereka ni nak panggil kemuliaan Islam itu. Tapi nak buat macam mana deh? Allah takdirkan dan Allah jaga Nabi kita tu sampai mereka tidak dapat mengambil Nabi, dan alhamdulillah Allah jaga dan dapat hidup dan tersebarlah Islam deh. Jadi sebelum tu situ Yahudi tadi. Jadi antara musuh lah, anak nak bagi tahu antara musuh Islam, antara musuh Islam yang kita boleh nampak. Yang pertamanya Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga musyrikin, yang keempat munafikin. Seperti yang kita duk dengar sama lah. Apabila orang duk mengajar ya ke Yahudi, Nasrani, musyrikin, munafikin. Empat ni golongan musuh Islam yang besar. Okey, baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti yang anda baca ayat tadi deh, walan tarda ankal yahud walan nasara tu. Ila akhir ayat. Maksud dia apa? Maksud dia orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang terpesong itu. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir kata abadan, selama-lamanya. Kerana sebab apa dia kata yang telah terpesong itu? Kaum Yahudi dan Nasrani ni, Yahudi ni siapa dia? Yahudi ni pengikut Nabi Musa. Nasrani pengikut Nabi Isa. Tapi syariat-syariat nabi-nabi terdahulu ni, apabila turunnya nabi akhir zaman ni, maka terhapuslah ataupun dinasahkan syariat-syariat terdahulu. Kenapa mereka ni dikatakan terpesong? Kerana ulama-ulama mereka tu, Yahudi Nasrani, ulama-ulama mereka tu menulis kembali kitab-kitab yang ditulis ke Taurat dan Injil tu, menulis dengan panggil akal mereka, memesongkan kitab-kitab yang asal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu, memesongkan supaya menjadi panggil terikat dengan hawa nafsu mereka. Sebab itulah dikatakan mereka ni terpesong dan mereka ni adalah musuh Islam. Kenapa? Mereka ni nak menghancurkan Islam sebab mereka tidak redha dengan apa yang Allah turunkan kepada umat akhir zaman. Ila akhir ayat lah. Jadi musyrikin ni siapa? Musyrikin orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Termasuk belaka lah. Bukan daripada Yahudi Nasrani ni. Orang tahu Nasrani lah ni kat Kristian. Munafikin orang Islam yang zahirnya Islam, tetapi dalam hati dia ni melawan kepada Islam. Tu kita kena jaga-jaga. Teringat kisah dulu. Apabila orang-orang munafik ni membuat satu masjid. Untuk apa? Untuk mereka tu melawan Islam dia. Dia ajak Nabi. Dan Nabi suruh sahabat-sahabat pergi bakar masjid tu. Sebab apa? Masjid yang didirikan bukan atas dasar ketakwaan. Masjid yang didirikan atas dasar panggil nak menghancurkan Islam. Tu musuh yang kita boleh nampak. Musuh yang kita tak boleh nampak ni apa? Ada dua. Apa dia? Nafsu, hawa nafsu kita ni. Dan yang keduanya apa? Syaitan. Dua tu. Jadi hari ni anda tak si kecek dua tu. Anda nak keceknya yang empat tu tadi dia. Jadi dalam orang panggil kitab 40 hadis akhir zaman, anda petik ada setajuk yang mana umat bertajuknya umat Islam akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Okey, maksudnya apa? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikut mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau dalam bahasa Arab ni Nabi menggunakan la tattabi'unna. Latat dengan buat mari huruf lam dah. Na tu, nun tu, buat mari tasydid pula. Nak dalam kenana apa? Untuk mentahqiqkan lagi bahawa umat Islam ni memang akan ikut kok mana ya akan ikut. Ya akan ikut. Orang panggil tu rangka-rangka umat-umat terdahulu tu. Lepas tu nya dalam hadis ni mari sejengkal demi sejengkal ataupun shibran min shibrin. Sebab apa?
Buat mari situ daripada sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kerana apa? Nak ayatnya umat Islam ni akan ikut satu persatu. Bahkan benda yang kecil sehingga masuk ke lubang biawak pun, lubang biawak yang kotor tu, umat Islam pun akan masuk. Nak ayatnya begitulah umat Islam tu akan ikut orang panggil amalan jahiliyah dari umat-umat terdahulu. Kenapa disebut lubang biawak ni? Lubang biawak ni dia ada lubang. Kalau kita masuk, dan kalau kita tutup lubang tu, biawak tak boleh tubik dah. Supalah kita. Kalau kita masuk terjerumus dari apa yang musuh Islam buat, payah dah kita nak tubik, payah dah kita nak lari, mudahlah kita kena tipu. Itulah sebab itulah digunakan lubang biawak.